rakan-rakan ada di hadapan komputer, bolehlah hands on sekali bersama saya supaya mudah nampak bagaimana untuk kita settingkan kita punya exam question dalam e-learning. Okay, so saya dah saya sediakan satu di sini. Okay. Ya, betul. Okay, so mulai sekarang kita boleh bypass tanpa melalui UTM. Okay, jadi sebelum kita mulakan setting, okay, kalau kita masuk, okay, pertama kita perlu turn editing on. Saya kira yang ini semua orang pun dah tahu. Okay. Okay, so saya akan buat semuanya di sini. Okay, biasanya untuk peperiksaan, saya akan meletakkan semua soalan, semua arahan di bahagian atas. Di bahagian atas saya punya e-learning ni supaya mudah untuk pelajar capai. Sebab saya tak nak pelajar scroll ke bawah dan sebagainya. Jadi apa-apa semua yang berkaitan exam biasanya memang saya akan letak di sebelah atas. Okay. Okay, so jadi untuk permulaan, okay, sebenarnya ada dua cara untuk kita memulakan kita punya setting. Sama ada kita bermula dengan create soalan dalam bank untuk bank soalan ataupun kita set up terus kita punya exam. Okay, so saya mula, okay, tapi untuk contoh yang kali ini saya tunjukkan kita set terus dengan add activity iaitu add exam, okay, dalam kita punya e-learning. Okay. Okay, saya kira untuk yang ini, okay, untuk perkongsian kali ini saya lebih menumpukan kepada soalan-soalan yang melibatkan randomization. Okay, maksudnya tak kira sama ada dia take home exam ataupun online exam tetapi yang melibatkan randomization. Okay, so bagi yang melibatkan single download ataupun single upload, saya kira iaitu rakan-rakan semua dah tahu, tapi sekiranya perlukan bantuan juga selepas ini boleh tanya dan saya boleh tunjukkan kemudian. Okay. Okay, so untuk ujian ataupun untuk exam yang sesuai, aktiviti yang paling sesuai adalah quiz. Tak kisah apa pun bentuk soalan, okay, yang paling sesuai adalah quiz. Okay, add activity quiz ini. Okay. Okay, so kita nak buat untuk exam minggu hadapan, so nyatakanlah di situ. Okay, apakah namanya? Okay, yang ini penting. Okay, supaya pelajar boleh tahu yang ini katakan final exam kita pecahkan kepada beberapa part. Okay, so kena nyatakan di situ final exam part A. Katakan yang ini berkenaan dengan apa? Kalau berkenaan dengan konsep contoh. Okay, so letakkan saja pada konsep. Okay, ataupun teori ataupun practical and so on. Okay. Okay, ini berkaitan dengan nama. Walaupun nama itu agak simple tetapi semasa peperiksaan nama ini sangat penting untuk memudahkan pelajar melihat dan mengetahui apakah yang patut mereka buat maksudnya berdasarkan nama-nama yang kita berikan. Jadi kita letaklah nama yang mudah supaya mudah untuk pelajar capai dan tahu apa yang mereka buat. Seterusnya description. Okay. Dekat sini description ni bagi saya ianya juga sangat penting. Description ni dia akan paparkan sebelum pelajar cuba untuk menjawab dan sebagainya. Okay. Jadi bagi saya pelajar kita sebagai pesyarah kita kena letaklah description di sini arahan-arahan yang menyatakan berapa bilangan soalan perlu dijawab, berapa masa yang kita peruntukkan mereka jawab dan sebagainya. Okey, kita nyatakan di sini, description di sini. Okay, jadi sebelum pelajar jawab, sebelum dia mula, okay, dia akan dapat baca semua maklumat ini. Okey, so letaklah apa-apa instruction yang berkaitan di sini. Okey. Okay. So seterusnya saya pergi kepada timing. Timing ni sangat penting terutama untuk online exam. Okay. So untuk online exam, okay,
ada yang buat masa dia fix saja. Contoh, katakan kalau dia 30 minit, memang dia hanya buka 30 minit saja, katakan. Okey. Tetapi ada juga yang buat, dia buka kuis tersebut untuk 2 jam. Okey, untuk 2 jam. Tetapi pelajar hanya diberi masa 30 minit untuk menjawab soalan tersebut. Bermaksud, dalam tempoh 2 jam yang diberikan itu, pelajar boleh menjawab pada bila-bila masa dan tempoh untuk dia menjawab adalah 30 minit. Yang itu kena faham. Okey, contoh saya buka dekat sini. Okey, katakan hari ini kita punya exam. Okey, so katakan pukul 4 exam tersebut, 4.30 akan bermula. Dan saya letak di sini masa tamatnya adalah pukul 5.30. Sorry, 5.30. Okay. Dan dekat sini, saya nyatakan pula time limit. Jika sekiranya memang kita kata 4.30 hingga 5.30, 1 jam saja untuk pelajar menjawab, maksudnya tak ada flexibility, lagi bermula 4.30 hingga 5.30. Kalau pelajar tu lambat jawab ke apa ke, masa dia hanya 1 jam. Itu saja 1 jam. Kalau dia start lambat, bermaksud masa yang tinggal itu sajalah untuk dia menjawab. Okey. Jadi dekat sini tak perlulah kita letak time limit. Okey, jadi memadai untuk kita letak open quiz, close quiz. Jadi maksudnya ada 1 jam, inilah tempoh yang pelajar ada untuk menjawab exam tersebut. Okey. Tetapi sekiranya kita bagi tempoh 1 jam, then dalam tempoh 1 jam ni kita allow pelajar untuk jawab pada bila-bila masa. Tetapi masa untuk dia menjawab tu kita hanya benarkan katakan 15 minit saja. Okey. Jadi di sini dalam tempoh 1 jam ini 4.30 hingga 5.30 pelajar dibenarkan untuk menjawab pada bila-bila masa, dan apabila dia mencuba, dia hanya ada masa 15 minit saja untuk menyiapkan ujian tersebut. Itu maksud dia. Okey. Dan perlu diingatkan, bila kita letak time limit 15 minit, sekiranya pelajar itu menjawab pada pukul 5.25, maksudnya ada lagi 5 minit lagi sebelum masa tamat. So sekiranya pelajar tu start 5.25, so dia hanya akan mampu menjawab dalam masa 5 minit saja, walaupun time left dia ada lagi 10 minit. Ini kerana kita katakan di situ close quiz kita adalah 5.30. Oleh itu, mohon kerjasama rakan-rakan, jika buat tempoh begini dan ada time limit diberikan, sila nyatakan kepada pelajar bahawa maksudnya masa paling lambat untuk dia join exam ini adalah pukul 4.45 supaya dia ada masa 15 minit untuk menjawab sepenuhnya. Okey, sekiranya tidak, dia kena jawab cepat-cepat, ataupun kalau tak sempat, maksudnya dia hanya menjawab sekadar apa yang dia boleh jawab lah, mengikut masa yang dia ada. So yang ini mohon ingatkan kepada pelajar, walaupun kita berikan tempoh 1 jam, tetapi masa yang kita nyatakan dekat sini, dia ada 2 perkara. Yang ini tempoh open and close adalah tempoh ujian tersebut kita buka. Time limit adalah masa untuk pelajar menjawab soalan. Okey. Yang ini memang saya cadangkan kawan-kawan letak time limit ini supaya untuk kita pantaulah pelajar tersebut, supaya dia tak drag masa terlampau lama, dan sepatutnya dari segi masa untuk menjawab, tempoh menjawab itu masing-masing sudah tahu soalan kita tu sesuai untuk dijawab dalam tempoh berapa lama. Okey. Kenapa kita buat open and the close quiz ni? Contoh dalam kes ini masa menjawab 15 minit. Kenapa kita letakkan 1 jam? Saya kira yang ini juga perlu kita consider, sebab apa? Kadang-kadang pelajar ada masalah dan kadang-kadang pelajar tahu network dia tak okey pada ketika itu. Jadi dia ada dalam tempoh 1 jam ni dia boleh tengok network dia time bila okey, waktu bila yang tidak. Jadi jika dirasakan waktu tu network dia okey, mungkin dia boleh join untuk menjawab soalan tersebut. Sebab yang ini online, dia memerlukan percayaan internet yang baik. Sekiranya tidak, nanti dia ada bermasalah ketika menjawab soalan. Jadi walaupun 3 perkara ni, yang ini sangat penting.
Okay, bukan sekadar kita letak dan tinggal saja. So kena faham setiap satu. Dan satu lagi, okay, walaupun banyak di sini, saya minta biarlah kita pilih yang ini. Open attempts are submitted automatically. Maksudnya, katakan seperti yang saya bagi contoh tadi, pelajar menjawab lambat. Okay, maksudnya dia join 5 minit yang terakhir. Okay, mungkin dia tak sempatlah nak menjawab sepenuhnya. Okay, tetapi walaupun masa dah tamat, quiz dah ditutup, okay, apa-apa yang dia jawab tu, okay, dia akan automatically submit. Okay, ini maksud pilihannya ini. Okay, okay, so saya cadangkan pilih yang ini. So sama ada pelajar sempat hantar ataupun tidak, automatik apa perkataan yang telah pelajar buat, kita akan terima. Okay, itu maksudnya. Okay, okay, so ini next. Okay. Kemudian untuk final exam, bahagian grade ini yang penting adalah attempt. Okay, attempt. So memandangkan ini adalah final exam, so saya kira mana-mana pun hanya membenarkan attempt ini sekali sahaja. Tidak boleh lebih daripada sekali. Okay, yang paling sesuai sekali saja. Okay, kecuali kalau macam ujian dan sebagainya atau yang lain-lain, mungkin sesuai untuk kita letak lebih daripada multiple attempt. Okay, tapi yang ini sebaiknya satu saja. Okay, saya kira semua pun setuju untuk final exam kita hanya allow sekali sahaja. Okay, so next. Okay, untuk layout. Okay, so saya kira semua pun dah tahu berapa soalan yang akan diberikan kepada pelajar. Okay, jadi di sini, okay, kita nak letak satu soalan satu muka surat ataupun berapa soalan dalam satu muka surat. Okay, satu page tu. Okay, so terpulang. Ada yang tak nak, dia nak letak semuanya dalam satu page, terpulang. Okay, tapi bagi saya tak digalakkan juga untuk kita meletakkan semua soalan dalam satu page. Memang mungkin ada yang berkata bahawa okay, kalau kita letak banyak soalan dalam satu page, okay, dia akan dapat mengelakkan masalah capaian. Betul. Tetapi ada perkara lain pula yang kita perlu pertimbangkan di sini. Okay, sebab kita tak tahu di mana pelajar menjawab soalan tersebut. Okay, sekiranya soalan diletakkan lebih daripada satu ataupun terlampau banyak dalam satu page, walaupun kita kata kita letak soalan tu as randomized, ada possibility di sini di mana maksudnya dalam satu page tu akan terjadi maksudnya akan muncul soalan-soalan yang sama di antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain. Okay, jadi bagi saya tak sesuai untuk kita letakkan terlampau banyak soalan. Mungkin 2-3 okey lagi, lebih daripada itu saya kira tak sesuai. Okay, sebab nanti mungkin pelajar boleh tengok, kita punya soalan sama. So mungkin dia boleh berbincang dan sebagainya di situ. Sebab kita tak dapat kontrol. Even kita kata soalan online ini ataupun online essay ini adalah kosong dan sebagainya, kita tak dapat nak kontrol di mana pelajar itu berada. Okay. Sebaiknya biarlah satu page, satu soalan. Tetapi jika kita memikirkan kekangan yang dihadapi oleh pelajar dari segi capaian internet dan sebagainya, mungkin kita boleh consider hingga 3 kalau saya rasa memadai berbanding lebih daripada itu. Okay. Okay, so itu layout. Okay. Kemudian question behavior. Okay. So yang ini, okay, question behavior yang pertama adalah shuffle within question. Okay, untuk yang ini, okay, kita ada beberapa set soalan. So maksudnya, okay, bila kita letak dia sebagai yes, okay, so soalan ini kedudukan dia mungkin akan bertukar-tukar. Maksudnya mungkin saya dapat soalan yang nombor 3, kawan saya dapat dekat nombor 1. Mungkin. Ataupun mungkin tak dapat langsung. Okay, jadi yang ini sebaiknya pilihlah yes. Okay, itu satu. Kemudian, how question behave. Okay. Yang ini saya galakkan letaklah deferred feedback. Okay, apa maksudnya? Okay, maksudnya pelajar akan jawab semua sehingga selesai. Okay, apabila telah selesai, barulah dia dapat maklum balas. Maksudnya seperti dia punya markah, seperti sekiranya ada bagi general feedback ataupun specific feedback terhadap setiap soalan, dia akan dapat lihat semuanya setelah selesai dia punya percubaan untuk menjawab ujian tersebut. Okay.
So kita ada beberapa di sini. Kalau adaptive ni kita jawab, maksudnya pelajar jawab dia dapat respon. Okey. Begitu juga dengan immediate feedback. Okey. Okey. Kemudian ada CDM di sini. CDM di sini adalah bila kita pilih yang ini, apa bezanya dengan deferred feedback with CBM. So yang ini dari segi permalahan. Apabila pelajar menjawab, pelajar bukan sengaja memberi jawapan, maksudnya memilih jawapan untuk soalan tersebut. Tetapi dia kena nyatakan juga dia punya tahap keyakinan ketika menjawab. Itu yang guna CBM ni. Maksudnya, kalau saya menjawab satu soalan, kalau saya kata saya memang sangat yakin, 100. Dan soalan itu saya betul. So, saya akan dapat markah penuh. Jika markah penuh dia 1, saya akan dapat 1. Itu maksud dia. Kalau saya jawab, yakin, but then soalan tersebut saya jawab salah, so saya akan kena penalti, negatif. Sekiranya untuk final exam ini, kita first time nak guna, yang ini perlu diterangkan kepada pelajar. Sekiranya tak pernah lah, maksudnya sekiranya features ini tidak pernah digunakan dalam midterm dan juga dalam mana-mana assessment sebelum ini, saya harap rakan-rakan pensyarah tolong maklumkan kepada pelajar. Sebab ia akan mempengaruhi markah pelajar. So maksudnya kalau kita kata soalan ni betul dapat 1 markah. Tapi dengan CBM, markah pelajar boleh berbeza-beza. Ada boleh dapat 1, boleh dapat 0.5. Itu kita akan settingkan. Sebab dia bergantung kepada tahap keyakinan pelajar semasa dia menjawab. Sebab ada pelajar kadang-kadang dia tak tahu. Untuk deferred feedback ni, satu lagi Puan Liza. Feedback akan display once end time tadi. Selagi open, kan tadi kita ada setkan open. Ya, betul. Kan? Jadi feedback tu hanya akan dipaparkan di paparan pelajar selepas sahaja waktu tu tamat. Maksudnya yang kita set enable tadi tu, tu yang akan dikeluarkan. Selagi masa tak tamat, dia tak akan keluar. Tu deferred feedback. Kebaikan guna deferred feedback lah. Yang itu nanti ada setting dia dekat review option. Saya tak sampai lagi. So bagi saya, by default kita pakailah ikut yang sama ni, deferred feedback in term of yang lain-lain. Sebab yang ini final exam dan saya kira pelajar pun tak perlu untuk dapat respon serta-merta nak tahu jawapan tu betul ataupun salah. Sebaiknya kita gunakan yang ini. So seterusnya, so untuk question behavior selesai. Untuk review option. So yang ini kita ada beberapa. Tapi saya cadangkan untuk final exam sebaiknya tak perlu diaktifkan kesemuanya. Bagi saya lah. Ada sebab kenapa saya menyatakan demikian. During memang tak perlu. Selepas exam juga sepatutnya tak perlu. Even marks ataupun overall feedback.